Ustadz Zaki. Kepada Ustadz Zaki kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuka amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nur al-mudhhibi lin-nisyani bi nurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuka amin. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسل الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan sempena 10 malam terakhir bulan Ramadan ini. Dan menerima segala amal ibadah kita yang telah kita kerjakan selama mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemampuan sepanjang sebulan kita berpuasa. Amin ya arhamar rahimin. Mari sama-sama kita memperkukuhkan niat kita berada di tempat ini, sama-sama menantikan waktu azan maghrib untuk kita berbuka puasa dengan niat untuk kita bersilaturrahim, dengan niat untuk kita mengeratkan ukhuwah, mahabbah, mawaddah, dan kita memperkukuhkan niat kita untuk menuntut ilmu dan juga mendengar nasihat untuk amal ma'ruf dan nahi mungkar. Semoga keberadaan kita selama mana kita menantikan waktu untuk berbuka puasa akan diberi Allah Subhanahu wa taala ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya arhamar rahimin. Jadi alhamdulillah kita dipertemukan pada petang yang berbahagia ini. Saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga pertama sekali kepada Tuan Pengurusi Majlis MC. Kemudiannya kepada seluruh ahli jawatan kuasa trustee Indonesian Islamic Center. Dan kemudiannya kepada jemaah yang memakmurkan tempat ini dengan kehadirannya, dengan juadah makanan yang dibawanya. Semoga semua ini menambahkan keberkatan dalam kita berkomuniti sempena bulan Ramadan di London. Amin ya arhamar rahimin. Saya gembira ya, happy. Bila masuk saja lihat, Masya Allah sudah ramai, ya, teratur, tersusun, baunya pun enak, sedap, kan? Jadi apabila masuk saja disambut dengan juadah-juadah yang beraneka. Itu semua menggembirakan hati saya. Kerana susah untuk kita melihat, untuk mendapatkan satu tempat yang mana community Nusantara dapat berkumpul. Jadi mesti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas usaha kerja keras ahli jawatan kuasa panitia Indonesian Islamic Center
untuk mendapatkan tempat ini dan untuk memakmurkannya dengan program-program Islamik dan juga program-program kemasyarakatan. Ya, jadi harus bersyukur kerana ini nikmat besar. Saya ucapkan tahniah di atas kegembiraan saya kepada seluruh komuniti Indonesia. Tahniah kerana mempunyai satu tempat yang mana dapat dibuka untuk orang-orang Melayu Nusantara. Kerana ini satu kerja yang berat dan kerja yang susah, tidak senang. Kalau mahu beli rumah saja untuk diduduki oleh keluarga sudah pening kepalanya, apalagi untuk mendapatkan tempat untuk komuniti yang pelbagai ragam manusia. Susah untuk menjadikan satu institusi organisasi itu amat sukar, tidak mudah. Ini tugasnya para nabi, menyatu padukan umat di bawah satu bumbung. Tugas para anbiya. Jadi ahli jawatankuasa, panitia, trustees, volunteers, ini semua kerja-kerja yang ekstra. Dari duduk di rumah bersama keluarga dengan anak-anak melihat menonton TV, Netflix, dia keluar untuk memastikan alat pemanas sudah buka, lampunya hidup, mikrofonnya bagus, sejadahnya bersih, tidak ada kotor, tidak ada selesa untuk jemaah yang nanti datang. Jemaahnya datang kemudian, panitianya awal. Ini semua effort tidak mudah. Kalau satu hari boleh kita semua boleh buat, tapi kalau satu tahun konsistennya, setiap majlis dia datang dulu, setiap majlis dia pastikan semua sempurna, blastingnya, posternya. Belakang tabir ini ceritanya macam-macam. Belakang tabir untuk memastikan perjalanan program macam-macam. Jadi susah kalau yang sudah bekerja dengan organisasi, yang mana organisasi itu charity ya, bukan bisnes, bukan company bisnes buat duit. Kerjanya untuk memberi duit kepada orang. Sudah duduk di dalam organisasi, institusi agama, charity, baru tahu kerjanya susah atau senang. Jadi kita jamaah yang hadir mesti hadirkan rasa syukur kepada Allah. Kerana ada tempat dan ada orang yang menguruskan tempat. Tidak mudah saya mengatakan, tidak mudah. Khususnya di London. Di London susah. Jadi bersyukur, ada community, ada tempatnya, ada programnya, sempurna. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya tumpang gembira dan saya juga tumpang bersyukur. Ya, semoga IIC sukses untuk komuniti Indonesia, untuk komuniti Nusantara. Saya menumpang gembira dan bersyukur. Semoga sukses terus menjadi satu platform dakwah untuk saham akhirat kita. Amin ya arhamar rahimin. Okey, sebelum proceed, ini nak cakap bahasa Melayu atau bahasa Inggeris? Saya lupa mau tanya kerana ada yang angguk gitu, enggeng, entah apa yang dia faham. Tak tahu. Kan? Ini mau English kah mau Melayu? Jawa. Kalau Jawa saya surrender. Kalau Jerman boleh, Jawa tak boleh. Tak ada. Ya? Oh. Last week? Oh, last week bahasa Inggeris. Jadi hari ini Melayu lah ya. Melayu. Saya banyak bagi ceramah, tazkirah, talk semua in English. Saya juga rimas. Apa rimas? Gemas. Bahasa Inggrisnya tidak selesa. Kalau Melayu sedap. Jadi Melayu lah ya. The youngsters, if you don't understand Malay, you need to learn Malay. Make sure you get married with a Malay. Ya. Balik kampung cari orang Melayu, bawa datang sini. Abang-abang baik, kakak-kakak pun baik. Kalau ada yang sebelah tu Mr. John ke Michael, kawannya terjemahkan. Ya, belajar bahasa Melayu.
Hari ini kita berbual bahasa Melayu. Kalau ada poin-poin yang saya rasa boleh share dengan Inggris, saya bagi English, insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Jadi saya sudah nyatakan dua perkara. Pertama, niat kita. Niat kita hadir kerana Allah. Niat kita hadir kerana menantikan waktu untuk berbuka puasa dan menjadikan ini satu ibadah. Bersilaturahim, bertanya khabar, bersua muka, membantu apa yang patut, mengeratkan mahabbah, mawaddah, rahmah kita sesama community. Niat tu mesti betul. Yang keduanya, hadirkan rasa syukur. Kerana tempat ini tidak mudah untuk kita dapatkan dan tidak mudah untuk kita menyelenggarakan. Kena ada syukur. Niat betul, ada syukur. Kemudiannya kita kongsi sedikit sebanyak. Ya, untuk reminder saya. Boys, relax. Ini anak saya by the way, dua orang. Ya. Relax ya. Saya remind untuk diri saya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mengurniakan kita kesehatan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mengurniakan kita masa yang lapang. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mengurniakan kepada kita kekuatan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mengurniakan kita hidayah dan juga iman. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memberikan kita keazaman untuk berpegang kepada agama Islam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menemukan kita dengan sahabat sekeliling kita semuanya berada di atas landasan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kita semua untuk silaturahim. Kita harus menghadirkan rasa syukur sempena kedatangan bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan, ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, banyak sangat pemberian, kurniaan, anugerah, hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Betul kan? Betul ke tidak? Ramadan ini banyak sangat hadiah, pemberian, kurniaan, anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Gaya bahasa saya ini seakan-akan gaya bahasa puisi dan juga gurindam syair. Tetapi tidak. Saya mau membawa kita semua supaya sedar, akur dan faham di atas pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini bukan sekadar bahasa pemanis mulut, tetapi bahasa ini supaya kita betul-betul tadabbur dan tatafakkur di atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita macam-macam di bulan Ramadan. Allah berikan kita pahala yang dilipat gandakan daripada amalan sunnah kepada amalan wajib. Amalan wajib jika dikerjakan dilipat gandakan daripada 10 hingga ke 700. Segala apa yang kita buat kebaikan di dunia ini akan sempena bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya. Tidak terperi. Nyatakan apa yang tidak akan kita perolehi dari sudut kebaikannya sewaktu bulan Ramadan. Semua ada. Rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada setiap seorang di kalangan hamba-hambanya yang meminta. Tidak akan terlepas pada setiap hari sempena Ramadan melainkan ada di kalangan hamba Allah. Saya ulangi, tidak terlepas pada setiap hari sempena Ramadan melainkan Allah melepaskan di kalangan hamba-hambanya daripada api neraka hari-hari. Hari-hari ini janjinya lisan Nabi SAW. Pintu nerakanya ditutup rapat, pintu syurganya terbuka luas, syaitan digari, pahala dilipat gandakan. Setiap pahala itu diberikan langsung. Jadi ini anugerah Allah yang kita perolehi sewaktu bulan Ramadan. Banyak yang kita dapat. Hujung 10 malam terakhir Allah janjikan ada padanya Al-Qadar, malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Ini janjinya Allah. Yang akan diperolehi oleh hamba-hambanya yang mencari. Syaratnya mencari. Harus ada usaha. Harus ada kerja. Harus ada keinginan dan kesungguhan untuk mendapatkannya.
pasti akan dapat. Ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sewaktu bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, kita sekarang berada di lapangan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menaburkan sebanyak-banyak kebaikan yang ada di sisinya untuk hambanya. Ramadan ini satu lapangan, satu tempat, field. Ramadan is a field where Allah Subhanahu wa taala provide for all of his creations to receive bounties, gifts, forgiveness, blessings, mercy. The doors of Jannah open wide, the doors of Jahannam closed tight. Allah Subhanahu wa ta'ala shackles all the shaitan, the interruption of shaitan. Allah Subhanahu wa ta'ala provide everything for us, good deeds, multiplied rewards. So we are in the sahah, lapangan kebaikan, oceans, rahmah, mercy, infinite things. Harus kita yakini, harus kita sedarkan diri kita sedang berada di dalam bulan yang mana Allah beri kita macam-macam perkara kebaikan. Kalau tidak kita akui, kita di kalangan orang-orang yang kufur nikmat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi sama-sama kita harus akui. Oke, kita sudah faham. Ini introduction-nya. Kita semua sudah tahu, ya betul. Oke, saya akui sekarang. Nah, poin yang kedua. Sekiranya kita sudah memasuki gerbang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya bagi contoh, metafor. Kita dijemput oleh seorang raja. Yang mana raja itu raja yang besar, kekuasaannya luas, kekayaannya melampaui segala-galanya. Menjemput kita datang ke mahligainya, menjemput kita datang memasuki istananya, yang mana di istana tersebut mempunyai pelbagai decorations. Apa bahasa Melayunya? Perhiasan. Dalam istana, dalam mahligai tersebut, kita dijemput oleh sang raja. Sudah pasti yang kaya itu pelbagai hiasannya, daripada bumbungnya hingga ke lantainya. Semua ada hiasan, emasnya, peraknya, batu marmarnya, dengan kayu-kayunya yang mahal sebagai contoh. Lalu kita memasuki gerbang istana tersebut dan terhidang untuk tatapan mata kita. Sungguh cantik, lihat ke kanannya, ke kirinya, ke belah bawahnya, sebelah atas, pusing-pusing. Semuanya itu adalah decoration yang tidak pernah kita lihat. Datang sang raja di hadapan, tidak kita pedulikannya. Ditanyanya kita bagaimana perjalanan, kita tolehkan, bagus ini, mahal ini barang-barangnya, tengok ini. Okey, perjalanan saya bagus. Tetapi kita tidak ada communication eye to eye contact dengan raja. Kita sibuk dengan kerusinya, kita sibuk dengan mejanya, kita sibuk dengan kain sutra alas mejanya, kita sibuk dengan permaidaninya, kita sibuk dengan pintu-pintunya, lampu-lampunya. Sang raja di hadapan kita, tidak kita hiraukan. Jawabnya sekadar jawab kerana mendengar soalan. Tetapi mata-mata hatinya, fikirannya sibuk dengan apa yang ada di sekeliling. Agak-agaknya raja itu murka, sedih dengan kita atau tidak? Agak-agaknya tidak. Kalau dia tidak murka, dia adalah raja segala raja. Tetapi kalau dia raja, yang mana raja itu adalah manusia, maka pasti tidak banyak akan terasa hati.
Aku jemput dia datang untuk bertemu dengan aku kerana dia istimewa. Aku raja. Aku ingin mengurniakan dia sesuatu. Bila masuk, gini kok adabnya. Adabnya, tata tertibnya, begini dengan aku ya. Cancel saja. Fail. Tak mau aku kasih dia pangkat contohnya. Tak mau aku kasih dia. Kalau dia manusia mungkin dia begitu rajanya. Begitu kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, ibu-ibu dan bapa-bapa. Allah Subhanahu wa taala menaburkan kepada kita segala apa yang kita mampu untuk menggapai dan lebih bahkannya di bulan Ramadan. Apa buktinya? Ya, siapa boleh confirm hidupnya 83 tahun atau lebih? Siapa boleh? Tak ada siapa tahu. Kemampuan aku untuk hidup mencapai 83 tahun atau tidak, tak tahu. Dan siapa boleh confirm bahawa sekiranya dia hidup 83 tahun dia dapat beribadah full swing? Tak ada orang. Kita hidup potong tidurnya, potong main-mainnya dengan keluarga, dengan anak, holiday ini semuanya. Ibadahnya berapa tahun saja? Tapi Allah berikan kita satu malam khairun min alf syahr. Lebih mulia, lebih banyak. Satu malam saja beribadah lebih. Kan tidakkah kita ini orang-orang yang tidak cocok, tidak layak aku untuk menerimanya. Tapi Allah beri. Ini gambaran yang saya ingin berikan kepada kita semua, khususnya diri saya, untuk kita reflect and ponder. Untuk kita sama-sama berfikir. Sudah berapa kali Allah menjemput kita selama mana kita hidup ke lapangan Ramadan. Dengan pemberian, kurniaan, anugerah, nikmat, zahir dan nikmat batin. Sempena Ramadan, pengampunan dosanya, rahmatnya, pelepasan daripada api neraka. Setiap tahun kita diberi offer, whether we want to get it or not. Every year. Kalau saya sudah 40 tahun, potong waktu belum balighnya. Letak 15 tahun kita sungguh-sungguh. Ya sudah 35 tahun kita bertemu, saya bertemu Ramadan. Kalau sekiranya setiap tahun, semoga amin, Allah kurniakan setiap tahun Lailatul Qadar saya perolehi, takkah itu melipat ganda dengan umur kita? Jadi ini adalah anugerah yang harus kita, iya, betul ya Allah, Engkau Maha Pengurnia. Betul ya Allah, Engkau Maha Karim. Antal Mannan, Dzul Fadl, wal ihsan, wal karam, wal jud, wal ata, wal lutuf. Ini semua sifat-sifat Allah yang maha mulia terhadap hamba-hambanya. Pemberiannya yang luar biasa. Lebih daripada kemampuan diri kita untuk menerimanya. Tetapi dia beri. Ini lapangan Ramadan yang kita perolehi pada setiap tahun. Akui. Iya betul ya Allah. Antal Karim. Betul ya Allah, Engkau memang mengurniakan. Engkau betul ya Allah, Maha Pemurah, Maha mengasihani diriku lebih daripada aku kasihani diriku sendiri ya Allah. Betul, iya kan? Acknowledge it. Acknowledge that attributes of His, Allah. Kemudian nyatanya, adakah selayaknya aku untuk beradab dengan Tuhan yang mengurniakan aku bermacam-macam seperti adabnya seorang rakyat yang dijemput oleh rajanya lalu tidak menghiraukan tuan yang empunya rumah, yang dihiraukan, yang disibukkan dirinya dengan kurniaan decoration istana raja tersebut. Lalu apabila selesainya dia sudah pulang. Begitukah kita dengan Allah? Setelah Allah kurniakan kita nikmat pada bulan Ramadan yang tak ada orang lain dapat. Kalau dia tidak beriman, dia tidak dapat. Kalau dia beriman tetapi tidak mengamalkan agama, dia tidak puasa, tidak dapat. Kan? Kalau dia mati, umurnya pendek, tidak bertemu Ramadan tahun ini, tidak dapat. Jadi kita orang pilihan yang Allah berikan nikmat tersebut. Harus kita akui. Okey, poin pertama kita sudah akui betapa besarnya nikmat Allah pada bulan Ramadan. Poin kedua, we should behave well. Kita harus berbaik
adab kita, tata tertib kita dengan Allah. Allah dah bagi, aku sudah jemput engkau masuk istana aku, macam-macam aku beri. Lalu engkau tidak menghiraukan aku, yang kau hiraukan apa yang aku berikan. Aku berikan engkau Lailatul Qadar, aku berikan engkau pahala-pahala yang dilipat ganda. Engkau khatam Quran kerana pahala aku. Engkau sembahyang tarawih kerana engkau inginkan syurga aku. Engkau inginkan macam-macam. Okey, bagus. Tetapi akunya engkau tidak peduli. Itu kita. Saya berikan lagi metafor. Saya berikan lagi satu gambaran supaya mendekatkan kefahaman kita. Kalau kita punya anak, yang pertama ini, ya, dia taat kepada kita. Ya, dia buat kerja rumah, homeworknya bagus, pelajarannya bagus, atas dasar kerana ingin mendapat ganjaran daripada ibu dan bapanya. Kamu sukses, lulus exam, I give you iPhone 7. iPhone 7 buat apa? iPhone up sikit. Berapa sekarang? iPhone 15. Huawei semua tak mau, dia mau iPhone. Jadi anak ini okey, aku buat yang terbaik kerana ganjaran tersebut. Anak yang nombor 2, tak apa-apa, ibu, papa, mama, enggak apa. Saya buat yang terbaik kerana ini tugas saya. Saya harus buat homework, saya harus do excellent in my school. If you give it is a bonus. Kalau kasih, saya terima. Kalau tak kasih, tak apa. Kerana ini untuk masa depan saya. Agak-agak anak yang mana kita sayang lebih? Nombor 1 ke nombor 2? Sayangnya dua-dua. Betul, kerana kita tak boleh pilih kasih kan? Bagus, jawapan tu bagus. Lulus examnya. Jawapannya bagus, kedua-duanya kita sayang. Tetapi yang lebih cermat, yang lebih berhikmat, yang lebih tertib, yang lebih bijak, agak-agak nombor 1 ke nombor 2? Yang solat. Oh, Masya Allah. Ini nak kena anak yang ketiga ni. Ya. Yang sudah pasti jawapannya nombor 2 lah ya. Nombor 2. Kalau tak nak ambil anak, ambil employee. Ada pekerja. Yang ni kerjanya 9 sampai 5. Kerana ujung bulan tahu dapat gaji. Yang ini 9 sampai 5 dapat gaji. Tetapi dia tahu, nak tak nak aku harus kerja bagus supaya company aku excellent. Nanti adalah bonus insya-Allah. Pekerjaan nombor 1 ke nombor 2? Nombor 2 lah, sudah jelas. Tak ada dua-dua. Ini kerana kita yang bagi gaji kan. Kau memang nombor 1 ni memang ini, ya, apa panggil, cekik darah. Kalau bahasa Melayunya apa, cekik darah. Oh, kerana kau dapat gaji, dapat bonus, kau kerja. Kalau tak diberi bonus, tak bagi, kau malas ya. Tak ada keikhlasan. Jadi okey, nombor 2 ni lebih sayang kita. Begitulah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memudahkan kita faham. Kerana apa kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibu-ibu dan bapa-bapa? Kerana apa? Kerana Lailatul Qadar. Kerana baca Al-Qurannya dilipat gandakan. Sebab itu kita khatam Quran. Jadi bila last khatam Quran? Ya tahun lepas lah. Tahun lepas Ramadan khatam Quran yang terbaru. Terbaru ini. Kerana apa? Kerana bulan Ramadan ini pahalanya berlipat ganda. Kerana itu saya Qurannya saya baca. Gitu. Kerana bila sembahyang qiyam, terakhir minggu lepas qiyam. Atau semalam, kerana ini sudah masuk 10 malam. Kerana itu, sembahyang malamnya kerana Allah bagikan jaminan. Baca Qurannya kerana mau dapat pahala. Berpuasanya kerana ada hadiah istimewa daripada Allah. Ya, jadi kita macam employee yang nombor 1. Kalau Allah itu raja yang kita letakkan seperti raja yang dijemput itu, agak-agak murka ke tidak dia? Allah murka tak sama kita, hambanya yang hanya mendekatkan diri mereka kepada Allah kerana semata-mata hadiah-hadiah yang ditaburkan. Kerana hadiah-hadiah decoration yang ada di istana Allah sempena Ramadan ini. Agak-agak Allah murka ke tidak? Allah tidak murka. Kerana Allah karim. Dia bukan manusia seperti yang saya bagi contoh tadi. Allah tidak murka. Bahkan Al-Quran menganjurkan kita supaya beribadah. Banyak. Amilas salihati min dzakarin wa untha
Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Banyak ayat-ayat yang supaya kita mendekatkan diri dan membuat kebaikan. Kerana Allah sudah janjikan balasannya. So tidak salah, Allah tidak murka. Tetapi malukah tidak kita yang menghadapkan wajah kita kepada Allah semata-mata untuk perkara tersebut? Contoh lagi, saya bagi lagi mudah. Kalau anak tadi umurnya 10 tahun, 12 tahun, membuatkan kerja sesuatu untuk dapat hadiah, kita boleh tutup mata lah, tak apa. Budak kecil kan? Oh, Papa, if I lulus my exam, as you promise, iPhone 15. Umurnya 12, 14 tahun. Okey lah, tak apalah, kita kasih can. Boleh lah. You do your best. You do your part, I'll give you present. Kita pun okey, no problem. Tapi kalau yang datang untuk anaknya umur 40 tahun, Papa, you know what? I shake your hand, I kiss you, you know. I make doa every day for you. Where's my present? Itu umur engkau sudah 40. Dulu 12 tahun sampai sekarang sama perangainya. Agak-agak bapak ini kecil hati atau tidak? Kecil hati dan diberikan lempang sekali. Kan, kok umur engkau sudah 40 tahun, perangai engkau sama macam kanak-kanak waktu engkau umurnya 10 tahun. Sudah berubahlah. Berubah, kamu sudah besar, sudah punya keluarga. Takkan kamu bermuamalah dengan papa seperti kamu waktu umur kamu 12 tahun. Tuan-tuan, itu yang sedang kita bermuamalah dengan Tuhan. Setiap tahun Allah kurniakan kita Ramadan, mengurniakan kita pahala membaca Al-Quran, pahala qiyam, pahala puasa, pahala zakat, pahala sedekah. Dari umur kita 15 tahun waktu pertama kali Ramadan sampai umur 40 tahun, perangai kita sama dengan Allah. Macam anak umur 40 tahun dengan 12 tahun tadi. Agak-agak Allah murka atau tidak dengan kita? Allah tak murka. Kerana Dia Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Pemberi. Huwal Karim, Huwal Mannan, Huwal Wahhab, Mu'ti. Allah Maha Pemberi, pengurnia. Tidak luak kurniaan Allah terhadap kita. Setiap kali Dia memberikan apa yang kita ingini. Tidak luak kekuasaannya. Tidak rasa lemah Dia, tidak rasa miskin Dia. Tidak. Kerana Dia sayang kepada kita. Lebih daripada seorang ayah dan ibu yang saya bagi tadi gambarannya, sayang kepada anaknya. Kita ibu bapa boleh murka terhadap anak, tetapi tidak Allah terhadap hambanya. Engkau mintalah apa engkau mau. Kau sembahlah aku kerana apa-apa yang aku hidangkan. Aku tak murka kepada kamu. Tapi malunya kita terhadap kepada Allah. Sampai bila bau kita begini perangai kita dengan Tuhan? Saya memberi satu petikan idea supaya kita reflect and ponder about ourselves. Ya, supaya jangan kita behave seperti anak kecil yang sebentar tadi saya bagi contoh. Taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala full time, bukan part time. Taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa, bukan di bulan Ramadan, tetapi seluruh kehidupan kita. Dia Tuhan, Dia creator and we are the creation. We know that Allah Subhanahu wa taala the most merciful. So we seek and plead. Kita berdoa bukan kerana kita ingin meminta sesuatu daripada Allah. Itu doanya kanak-kanak seperti anak yang nombor 1 terhadap papanya. Doanya kita kerana kita tidak ada tempat lain untuk kita mengadu. Kerana kita tahu kita ini lemah, memerlukan pertolongan daripada Allah. Belum sempat mulut kita mengutarakan apa yang kita hajatkan, Dia sudah tahu apa yang kita inginkan. Betul kan? Tak minta pun Dia bagi. Allah tak minta, kita tak minta pada Allah, Allah bagi. Kerana Dia Tuhan. Dia tahu apa yang ada terkandung, tersurat dan tersirat di dalam hati kita. Tetapi kenapa minta? Kerana Dia Tuhan. My act as a servant is to plead, to beg, to ask, to seek. His job is to give, whether to give or not to give, when to give or delay His gift. It's all up to Him.
Tugas kita memohon, meminta, menunjukkan kehambaan, hinanya kita, lemahnya kita. Itu tugas kita. Ibadah kerana Dia. Fahami dan upgrade. Ya, saya memberikan pengutaraan, sharing supaya kita upgrade kita punya understanding bila beribadah kepada Allah. Supaya ibadah kita bukan semata-mata kerana Ramadan, tetapi kita beribadah kerana Tuhannya Ramadan. Bukan sempena Lailatul Qadar ibadah kita, tetapi sempena Tuhan yang memberi kita Lailatul Qadar. Macam itu. Jadi kita harus dewasa. Kalau kita tidak suka diperlakukan seperti anak kecil, yang saya berikan gambaran tadi terhadap ibu bapanya, jangan kita behave towards Allah Subhanahu wa taala seperti anak kecil tadi. Behave kepada Allah Subhanahu wa taala. Understand the dealings that we are dealing with Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah semoga ibadah kita itu lebih sempurna. Sayangnya kita kepada Allah kerana Dia Allah. Dia lebih menyayangi kita. Dan semoga Allah menyayangi kita juga kerana beranggapan sedemikian rupa seperti yang mana kita kongsikan sebentar tadi. Kalau tidak, rugi kita. Kalau tidak, kita tidak mendapat kasihnya Allah seikhlas, setulus hati. Kerana kasih kita pada Allah terhadap perkara-perkara yang diberikan kepada kita. Jangan begitu, ya. Moga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kefahaman, dan kefahaman tersebut menjadikan kita hamba yang sebenar-benar erti kata hamba, dan kemudiannya dapat dekat diri kita dengan Allah, dan Allah menerima. Amin ya arhamar rahimin. Jadi insya-Allah kita baca doa, ya. Sementara menunggu waktu berbuka puasa. Waktu hari ini jam 7.36. Jadi ada lagi berapa minit? Announcement. Baik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Pohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan apply, menggunakan kefahaman yang tadi kita berikan, ya, kerana Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Imam Ibn Athaillah Sakandari memberi formula. Mata utliqal lisan bid-du'a fa'lam annahu yuridu an yarzuqa fa innama yuridu an yarzuqa al-ata. Ketahuilah bila mana Allah menginginkan kamu untuk berdoa, maka Dia ingin memberikan. Ini kurniaan. Ketahuilah bila mana Allah Subhanahu wa taala inginkan kita untuk berdoa, maka Dia inginkan kita untuk memberi kurniaannya. Jadi kita doa ini, Allah sudah tahu apa yang kita inginkan dan hajatkan, tetapi hanya menunjukkan kelemahan kita, keinginan kita kepada Allah yang Maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Yang namanya hamba itu terikat, yang nama hambanya itu lemah, yang memerlukan Tuhan yang Maha Kuasa. Moga Allah Subhanahu wa taala menerima pengabdian dan kelemahan kita, tadarru' kita sempena menantikan waktu berbuka. Amin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuka. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu, ya Allah, di atas segala nikmat kurniaan yang kau berikan kepada kami, ya Allah. Segala nikmat zahir maupun nikmat batin, ya Allah. Nikmat yang telah kami rasai sebelum ini maupun nikmat yang sedang kami rasai maupun nikmat yang bakal kami rasai, ya Allah. Segala nikmat kurniaan anugerah pemberianmu, ya Allah, kami akui dengan penuh rasa syukur dan tawadhu', ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pemurah, Engkaulah Tuhan yang Maha Pemberi, Engkaulah Tuhan yang Maha Kaya, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengurnia, Engkaulah Tuhan yang Maha Bijaksana, yang mengetahui apa yang diinginkan oleh para hambanya. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu di atas segala kurniaan anugerah daripadamu, ya Allah, kepada kami, untuk diri kami, anak-anak kami, ahli keluarga kami,
cucu-cucu kami dan pasangan hidup kami ya Allah. Kami bersyukur di atas segala kurniaan nikmat yang Kau berikan kepada kami zahir maupun yang batin ya Rahman. Ya Rahmanu ya Rahim, sesungguhnya Kau telah memudahkan lisan ini untuk tutur berbicara, untuk bermohon dan bermunajat kepadamu ya Allah. Tidak lain dan tidak bukan hanya untuk kami persembahkan kehinaan dan kelemahan di hadapan-Mu ya Allah. Sesungguhnya Engkau telah menyebut dalam lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa orang-orang yang berbuka puasa itu tidak ditolak ya Allah. Maka ampunilah dosa kami ya Allah, dosa kedua-dua ibu bapa kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa pasangan hidup kami ya Allah, anak-anak cucu kami ya Allah, ahli keluarga kami semuanya ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah, dosa yang besar maupun yang kecilnya, dosa yang zahir maupun yang batinnya, dosa yang dahulu kami telah meminta ampun lalu kami ulangi sekali lagi pekerjaan maksiat tersebut. Ampunilah dosa kami ya Allah yang kami terlupa untuk meminta ampun kepadamu sebelum ini ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, agar kami keluar daripada dunia ini bersih daripada noda dan dosa. Kami keluar daripada tempat ini bersih daripada segala maksiat dan tidak kebaikan ya Allah. Agar kami keluar daripada dunia sempena bulan Ramadan ini kami terhapus daripada segala noda dan dosa ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ampunilah segala dosa kami ya Akramal Akramin. Kurniakanlah kami rahmat-Mu ya Allah. Kurniakanlah kami rahmat dan barakah-Mu ya Rahman ya Rahim. Kurniakanlah kami kemampuan untuk melakukan ketaatan ikhlas hanya untuk mendapat redha-Mu ya Allah, untuk mendambakan cinta-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah kami keikhlasan dalam melakukan amal ibadah ya Allah hanya untuk-Mu ya Allah. Kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu tersebut kami faham akan kualiti hidup kami ya Allah sebagai hamba-Mu ya Allah, hanya untuk menagihkan simpati daripada-Mu ya Allah, untuk mendapat redha-Mu ya Allah di dunia ini apatah lagi di akhirat kelak. Ya Rahman ya Rahim, berkatlah hidup kami dengan Al-Quranul Karim. Kurniakanlah kami kemampuan untuk membacanya, untuk memahaminya, untuk mengamalkannya dan untuk mengajarkannya ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami syafaat Al-Quranul Karim tatkala kami memerlukannya di dalam liang lahat ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, terangilah kubur kami dengan bacaan Al-Quran oleh anak-anak kami dan zuriat kami semuanya ya Allah. Kurniakanlah kami ketenangan di dalam kubur tatkala kami takut ya Allah. Kurniakanlah kami jauh daripada azab kubur ya Allah. Kurniakanlah kami syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat menyelamat kami di alam barzakh, di mahsyar dan di akhirat kelak ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah, kerana kami adalah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, janganlah Engkau tolak doa kami kerana kekurangan kami ya Allah, kerana tidak ada adab kami kepadamu ya Allah. Kurniakanlah kami adab yang sempurna zahir dan batin ya Allah. Kurniakanlah kami apa yang kurang ya Allah. Kurniakanlah kami keikhlasan dalam bermohon kepadamu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, janganlah Kau tolak doa kami kerana kekurangan kami ya Allah. Perlengkapkanlah, sempurnakanlah zahir dan batin ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah kami kemampuan untuk menjulang agama-Mu ya Allah, untuk menjulang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah tempat ini tempat yang dapat kami melakukan yang terbaik di muka bumi ini untuk berdakwah kepada agama-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, bagi mereka yang menyumbang, bagi mereka yang mengurniakan tenaga, idea, kemampuan, kesihatan, kemampuan ya Allah, dan juga speciality mereka untuk dakwah agama-Mu di tempat ini, maka Kau perlengkapkanlah kehidupan mereka zahir dan batin ya Allah. Ya Rahman, mereka yang sakit Kau sembuhkanlah ya Allah. Mereka yang susah Kau permudahkanlah ya Allah. Mereka yang menginginkan sesuatu yang selama ini mereka tidak perolehi, maka Kau kurniakanlah ya Allah dengan barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka-mereka yang bekerja atas dasar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah kejayaan di tempat ini ya Allah, agar tempat ini makmur, gembira, ceria, bahagia dalam menjalankan dakwah-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, apa yang lengkap Kau kurniakanlah
mereka. Setiap seorang daripada kami, ya Allah, apa yang kami hajatkan, kebaikan dunianya maupun akhiratnya, ya arhamar rahimin. Bijahil habib sayyidina maulana Muhammadin afdalus salatu wa atamut taslim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Barikillahumma lana fima baqiya min syahri Ramadan warzuqna lailatal qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya akramal akramin. Ya azim ya azim ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk اغفر لي الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Jazakallah khair Ustaz Dr. Muhammad Zaki bin Ismail atas ceramahnya. Maghrib pada sore hari ini adalah pukul 19.36. Sambil menunggu azan maghrib, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada lokality dan sponsor yang telah menyumbangkan makanan pada sore hari ini, antara lain dari PBML, Al-Wasliyah, Anissa Rebana, Pengajian Al-Hidayah London, Muslimat NU, Human Aid Initiative, Pengajian Ibu-Ibu Hari Rabu, Pengajian Al-Ikhlas London, dan Common Coffee Shop. Jazakumullah khairan katsira atas donasi dan sponsor pada sore hari ini. Kemudian pengumuman yang kedua, untuk acara buka bersama dan tarawih pekan depan, Ahad 7 April 2024, insya Allah kita akan mengundang kembali Ustadz Dr. Harjani Hefni LCMA, beliau dari IAIN Pontianak, dan link pendaftaran akan dirilis pada hari Rabu 3 April 2024. Kemudian hari ini sudah masuk ke tanggal 21 Ramadan, dan kami ingatkan kembali pada Bapak Ibu yang ingin menunaikan zakat fitrah maupun infak dan sedekah lainnya atau dan fidyah, bisa melalui lembaga yang sudah tersedia kami informasikan di layar. Ada Lazis NU, ada Lazis Muhammadiyah, ada Human Aid Initiative, ada juga dari Sufa Foundation. Oke, nanti setelah ini azan akan dikumandangkan oleh Saudara Ahmad Kemal. Kemudian nanti sholat maghrib berjamaah akan diimami oleh Ustadz Idam. Kemudian setelah itu ada makan malam dan ramah tamah. Kembali lagi untuk bapak-bapak di lantai atas, dan untuk ibu-ibu di lantai bawah sini. Sekali lagi kami ingatkan untuk dapat menjaga kebersihan, terutama yang di lantai bawah sini, karena akan digunakan untuk sholat. Jadi mohon dapat menjaga kebersihan dan membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Kemudian untuk sholat isya dan tarawih berjamaah nanti akan diimami oleh Dr. Muhammad Zaki bin Ismail. Sekali lagi kami dari panitia mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara iftar dan sholat tarawih berjamaah pada sore hari ini. Kami selaku MC juga mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, ya, sambil menikmati hidangan berbuka, insya Allah 7.45, kurang lebih 8 menit lagi, kita laksanakan sholat maghrib, dan setelah itu akan ada santap malam. Dipersilahkan nanti untuk bapak-bapak ke lantai atas setelah sholat maghrib, dan ibu-ibu di lantai bawah. Kemudian nanti kurang lebih 10 menit sebelum Isya akan kami umumkan lagi untuk siap-siap menuju salat Isya dengan harapan lantai 1 sudah bisa dipakai untuk persiapan salat Isya dan Tarawih. Terima kasih. Dear brothers and sisters, please enjoy your iftar, and we are gonna conduct Maghrib prayer at 7:45, and inshallah after Maghrib we will enjoy our meal. For the brothers, please go to the upstairs, and the sister will be in this floor. Thank you.
Bapak Ibu, insya Allah kita sudah akan mulai melaksanakan sholat maghrib. Mohon kalau ada sampah diamankan masing-masing. Dear brothers and sisters, we are gonna starting maghrib prayer insya Allah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Cek. Cek. Stawu aqimu atadilu. Safnya meluruskan dan rapatkan. Please strike the saf. Make sure there is no space between each other. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره
في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مشه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون
والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.